أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik, inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini memberikan kepada kita ruang, kesempatan bersama kita dapat berada di masjid ini. Semoga Allah limpah kurniakan rahmatnya kepada kita, Allah berikan kepada kita akan hidayahnya. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bicara kita di dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Tajuk kita fasabrun jamilun, maka sabar itu sangatlah cantik. Dan kita telah membicarakan dengan panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada para nabi dahulu, dan begitu juga peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang membawa kepada perlunya sabar yang sangat besar. Seperti kita menceritakan peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan hadisul ifk, ataupun cerita fitnah yang dilemparkan oleh orang munafik terhadap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah, yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan panjang lebar. Pada pagi ini sambungan kita tentang tajuk sabar itu lagi, tetapi peristiwanya dikisahkan kepada golongan tabi'in selepas daripada sahabat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala udkhila al-imam al-Ahmad rahimahullahu imamu ahli sunnah wal jamaah as-sijna, dimasukkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, iaitu seorang imam ahli sunnah wal jamaah, di dalam penjara. Wa jalada bil aswad, dan dipukul, disebat mengejar. Ala madza, kerana apa? Ala zuhdihi, kerana zuhudnya. Wa ibadatihi, kerana ibadatnya. Yujlad, maka dia dipukul. Ala ilmihi, kerana ilmunya. Fil hadis, dalam ilmu hadis. Yaumun hafidha alfa atharin baina marwi marfu' wal mawquf, yang dia mengingati hadis, ribuan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga dipukul dan dipenjara. Ala siyamihi fin nahari yujlad, kerana dia berpuasa pada siang hari dia dipukul. Ala i'radihi ala zahratil hayatid dunya,
kerana dia menolak kemewahan dunia, ala amrihi bil ma'ruf, kerana dia menegakkan yang benar, wa nahyihi 'anil munkar, dia mencegah munkar, ala da'watil musy'atil fiyadah wa ala istiqamati fi zatillah, dan kerana berpegang kepada tauhid zat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ni dia dipenjara dan disebab di atas benda yang pertama sekali kerana pemerintah pada masa itu berakidah mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni yang menyatakan Al-Quran itu adalah baharu. Jadi Imam Ahmad kekal dengan pendiriannya terhadap Al-Quran, kekal dengan pegangannya, sehingga dia ditangkap dan dia dipukul dan dia disebat. Ada cerita menyatakan pada awalnya ditangkap itu seramai 10 orang, tetapi yang hanya bertahan sehingga ke akhirnya adalah Imam Ahmad seorang saja yang kekal di penjara dan disebat kerana mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, adakah manusia itu menjangkakan, ayyutraku, bahawa mereka akan dibiarkan, ayyaqulu, boleh menyebut, amanna, kami seorang yang beriman, kami orang yang beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Adakah kita duk perasan kita boleh kata saya seorang Islam, saya seorang beriman tanpa kita diuji? Kita jangan duk perasan. Hasiban nas tu kita jangan duk perasan. Kita bila sebut seorang yang beriman, kita mesti diuji. Jangan kita kata kita tidak diuji. Jadi hasiban nas tu kita terjemah dia, jangan kita duk perasan lah. Kalau kita jangan duk menjangkakan, kita jauh sangat duk jangka ni kan. Jangan duk perasan kat diri kita ni bahawa kita boleh sebut saya iman, saya beriman, saya orang Islam, saya orang beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak diuji. Kenapa? Allah sebut walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah dapat mengetahui di kalangan mereka siapakah yang benar-benar imannya, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapakah di kalangan mereka adalah orang yang dusta. Ujian inilah yang akan menentukan adalah kita ni betul-betul seorang yang beriman, betul-betul seorang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata ulama, fad-dinu laisa da'aw, agama bukan hanya semata-mata dakwaan. Agama ni dia bukan semata-mata dakwaan. Kan? Yudda ahadun nas annahu yuhibbullah. Ada orang kata dia cintakan kepada Allah. Fa iza sami'al adhan, tapi bila dengar azan, lam yataharrak ilal masjid, dia tak pergi masjid pun. Hadha munafiqun illam yakul lahu uzrun syar'iyyun. Kata pengarang ni, ini adalah sifat munafik kalau dia tak ada keuzuran. Baru tak azan kan, kata cinta ke Allah, dengar azan ke mana masjid kan. Yud'a annahu yuhibbullah wa rasulahu, dia mendakwa dia cintakan Allah dan Rasulnya.
Walakin idza usiba bimaradin tasaqqata al-qada wal qadar. Bila Allah uji sikit dengan sakit, dia menyalahi qada dan qadar. Macam mana ujian? Yud'a annahu yuwali Allah wa rasuluhu. Dia mendakwa dia cintakan Allah dan Rasulnya. Fa idza usibahu bimunkarin angkara al-qada. Bila diuji dengan sesuatu keburukan, dia menolak qada dan qadar Allah. Al-imanu ma'nahu an taquma ila al-ma'il barid. Iman ini bermakna bahawa kita mampu bangun ila al-ma'il barid, kepada waktu air yang sangat sejuk, fi salatil fajri, pada sembahyang subuh. Wa huwa ahabbu ilaika, lebih kamu suka, minal julusi ma'al ashabi, daripada duduk berseronok-seronok di tempat yang lain. Kenapa? Kerana ada satu riwayat kata Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, idza qama al-'abdul mu'minu, apabila seorang hamba yang beriman itu bangun pada pagi hari, wa tawadda minal ma'il barid, dan dia sanggup berwudu daripada air yang sangat sejuk, yad'uni, dia berdoa dan memohon kepadaku, ashhadukum, aku menjadi saksi kepada kamu, anni qad ghafartu lahu, aku pasti akan mengampunkan baginya dosanya, wa adqaltuhul jannata, dan aku akan masuk dalam syurga. Ma'ul barid ni tak sesuai lah kita sini, no? Kita tak sejuk sangat kan. Kita tak sejuk sangat. Ma'ul barid ni kalau di setengah negara macam negara Arab, sejuk sungguh. Tak ada pemanas sayang tu, pikir 4-5 kali ke kan, dengan sejuknya pada waktu pagi. Tapi inilah nak menggambarkan, gambarannya secara ringkasnya nak gambarkan lebihnya kita tu di mana. Kalau kita kata kita seorang beriman, lebihnya kita tu tak mana nak bandingkan diri kita kepada apa yang Allah minta, apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh dengan diri kita ni, sekarang kita cuba buat nilaian. Kita cuba buat nilai, kita ni lebih tak mana kan? Adakah kita memberi kelebihan kepada apa yang Allah suruh, walaupun benda tu sunat kan? Benda wajib tu memang kita buat, tapi di dalam mendirikan benda yang wajib pun kadang-kadang menjadi satu benda yang sangat berat kepada kita, apatah lagi dengan benda yang sunat. Sebab itu semua tu, benda tu dia memerlukan kepada kesabaran yang sangat tinggi. Wa alamatul sidqi, dan tanda-tanda orang yang benar, an tasbita fi sufufil mu'minin fi salah. Antaranya yang paling kuat contohnya adalah kita mampu berada di dalam saf dalam sembahyang berjamaah bersama orang. Itu di antara salah satu kekuatan yang sangat besar yang perlu ada. Di mana? Dalam diri kita lah. Kalaulah seluruh orang Islam mengutamakan Islam dalam dirinya, sudah pasti semua masjid akan penuh dengan orang yang datang sembahyang jemaah. Itu yang ada sebut subuh macam jemaah kan. Kalau nak bina kekuatan Islam, kena tengok subuh macam jemaah, insya-Allah Islam tu kuat. Islam tu tak mampu untuk ditandingi lah. Pasal apa? Pasal jiwa orang Islam tu dia kuat dengan tautan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengutamakan kehendak yang Allah nak melebihi pada diri dia. Tapi kalau tak sampai tahap tu, dia jauh lagi lah, terlalu jauh lah kita. Kerana orang Islam tu ramai, orang Islam tu ramai, tapi yang mengamalkan, yang mengisbatkan dirinya untuk memberi kekuatan kepada Islam di dalam menunaikan salat berjamaah sahaja pun masih lagi kurang kan, masih lagi kurang.
Kalau betul-betul satu qaryah mai beranai 4 tingkat masjid tak cukup, no? 4 tingkat masjid tak cukup, jenuh. Tapi 3 saf ya nak guna kan tahun-tahun. Wa antati ilaiha fi syauqin wa hararatin, di antara tanda-tanda yang benar lagi orang itu mampu menghadapi segala kesukaran. Li'annal munafiqa, kerana sifat orang munafik, qad yusalli, mereka kadang-kadang sembahyang, walakin duna hubbin, tetapi tidak ada rasa cinta kepada sembahyang. Duna ikhlasin, lepas sembahyang tapi tak ada cinta kepada sembahyang, tidak ada ikhlas kepada sembahyang, kan? Allah sebut dalam Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, mereka bila mereka bangun nak sembahyang, qamu kusala, mereka bangun segan-segan. Hak ni lah ulama kata, kita ni nak tuduh orang munafik tak boleh. Kita ni nak tuduh orang munafik tak boleh, tapi kita boleh tuduh kita munafik. Macam mana kita nak tuduh kita munafik? Kita tengok sifat yang Allah sebut. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau kita nak bikin sembahyang, kita segan-segan, kita sudah ada tanda. Tanda kat apa? Tanda kat kita. 4 kali melihat tak mungkin you, kan? Nak bikin sembahyang ya. Ni Allah bagi umum, bukan nak pergi sembahyang masjid ni, bukan nak bangkit sembahyang. Qamu ila shalah qamu kusala, segan, kan? Yura'unan nasa, bila mereka sembahyang mereka nak tunjuk ke orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah mereka sikit. Ini sifat orang munafik. Jadi sifat ni kalau kita rasa ada kat kita, memang kita kena ketiak bang. Kita lah nak kena buang, kita nak huntun pada kita. Bermakna kita nak kena jihad lah, kita nak kena sabar, kita nak kena jihad, kita nak kena lawan. Pasal apa? Pasal kita tak mau sifat munafik ada kepada kita, kan? Munafik ni satu sifat yang sangat bahaya. Kalau munafik dengan Allah kita boleh munafik, dengan manusia lagi lah kita boleh munafik. Kalau dengan Allah kita boleh tipu, dengan manusia ni kalau dia dengan Tuhan dia ada sendiri pun dia mampu lawan, tak apa dengan orang lain. Jadi benda ni kita nak kena betul siapa? Kita perbetul diri kita sendiri ya. Saya kena betul diri saya sendirilah. Saya lagi teruk pada tuan, kerana tuan lagi hebat pada saya. Wal Imam Ahmad sujina li'annahu yaqulu Rabbi Allah. Imam Ahmad dipenjara kerana dia sebut Tuhanku adalah Allah. Farafa'allahu darajatahu, tapi Allah angkat darjat dia. Fa asbahna nazkuruhu fi kulli majlisin, sampai kita ingat Imam Ahmad sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ingat dia sampai bila-bila, walaupun kita tak kenal muka dia macam mana. Kerana apa? Kerana dia meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qusumu, adapun musuhnya, famahqullahi zikrahum, Allah menghina mereka. La ma yadhkuruna illa qalil, orang tak kenal. Allazi aradahu, orang yang telah memusnahkan kehidupan Imam Ahmad. Contohnya dia kata mislu waziru Ibnu Ziyad, seorang menteri yang bernama Ibnu Ziyad yang memenjarakan Imam Ahmad. Da'a alaihi Imam Ahmad fajalada wa uziba. Imam Ahmad pernah berdoa pada dia, dia telah memukul Imam Ahmad. Dia ni menyebabkan Imam Ahmad dipenjara. Fajalada wa azaba, dia telah menyiksa Imam Ahmad. Wa udkhila fi farnin, dia telah masukkan Imam Ahmad dalam satu tempat yang panah. Hatta qata taqti'a, sehingga rosak tubuh Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Wa Ahmad bin Abi Dawud, seorang yang bernama Ahmad bin Abi Dawud,
Syekhul Mu'tazilah, seorang syekh bermazhab Mu'tazilah. Dia ini juga telah menjadi penyebab kepada Imam Ahmad ditangkap dan disiksa. Da'a alaihi Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berdoa pada dia dan dia mendapat satu malapetaka yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nak sebut bahawa gambaran yang dibawakan oleh pengarang ni nak abang bahawa hidup kita ni sepanjang masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang Allah bagi itu adalah nak mengukuhkan iman kita, nak tengok takat mana kekuatan iman kita. Jadi bukanlah kita nak ambil contoh sampai besar sangat sampai nak kena pergi jihad perang. Kadang-kadang kita nak kira nak tengok iman kita, nak ambil contoh besar sangat. Tak payah ambil contoh besar sangat, ambil contoh kecil lah. Contoh dalam kehidupan kita, dalam sembahyang kita, dalam sembahyang jemaah kita, tengok contoh tu cukuplah. Adakah kita lebih memberi keutamaan di dalam kehidupan kita tu? Kalau itu pun kita tak mampu nak memberi keutamaan, macam mana kita nak mendakwa kita seorang yang beriman yang hebat? Itu yang digambarkan oleh pengarang dalam buku ni. Yadhkuru anna ahadas salihin ibtala, disebut bahawa ada seorang yang salih telah diuji. Hina qadaqala ala waziri zalim, ketika mana dia dibawa masuk bertemu dengan seorang yang zalim. Fadarabahu, dia dipukul, ala wajihi, di mukanya. Fa'ajlasahu, sehingga dia jatuh. Qala salihul abid, maka berkata orang yang salih itu, Allahumma innahu darabani faqta' yadahu, ya Allah, dia telah pukul aku, putuskanlah tangannya. Fabtalahu Allah bizalim faqata' yadahu, maka Allah telah berikan satu malapetaka kepada orang yang zalim itu sehingga terputus tangan dia. Wa qala anna ahadal ulama ibtala, begitu juga disebut ada seorang ulama yang diuji dengan ujian yang besar pada zaman dahulu juga. Mereka banyak, kita tengok ni, kalau kita tengok di segi ujian ni, Imam Syafi'i pun pernah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, walaupun kita ada sebut kenaan dengan Imam Mazhab, tetapi mereka juga adalah seorang mujahidin. Mereka ada seorang yang membawa risalah agama. Mereka ada seorang yang juga diuji dengan ujian yang sangat besar sehingga Islam itu boleh tersebar. Jadi inilah kehebatan dan yang dibawa oleh mereka itu. Kemudian daripada semua bicara kita di dalam berkenaan dengan sabar ini, kata ulama, apakah faedah ujian yang Allah berikan kepada kita? Apakah faedah yang kita dapat dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itu? Kata ulama di sini ada beberapa perkara, iaitu yang pertama, faedahnya itu ialah lazzatul intisab. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh bersabar, maka Allah bagi kelebihan pada dia, dia akan rasa kelazatan merasai kemenangan dalam diri dia. Allah uji kita, kita dapat sabar, natijahnya ialah kita akan rasa keindahan dan kita akan rasa berjaya. Kan? Berjaya di mana? Di dunia, dan di akhirat lagilah berjaya. Itu dipanggil lazzatul intisab. Fa inna Allah azza wa jalla aqarra uyuna sahabati ba'da an kanu mustad'afina bin nasi. Allah SWT
memperakui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mereka ini penat teruk di dalam peperangan, tapi selepas mereka habis berperang, Allah beri kekuatan kepada mereka. Sebab itu walaupun di dalam perang Uhud yang berlaku, ramai di kalangan para sahabat yang mati syahid, kemudian balik daripada perang Uhud dalam keadaan yang penuh luka. Tiba-tiba pada pagi subuh esok tu, Nabi pesan kat Bilal bin Rabah. Nabi kata, Bilal, pi panggil mereka yang pi perang kemarin untuk berkumpul. Bilal dipanggil mereka dalam keadaan yang luka, baru duk berubat, kena turun kumpul. Nabi kata, pagi ni kita kena keluar kerana ada lagi satu peperangan. Kena keluar, luka pun duk sakit lagi. Ada di kalangan orang yang lain yang nak menyertai. Nabi kata tak ada siapa pun dibenarkan kecuali orang yang bersama kemarin di dalam perang Uhud saja. Jadi perang Uhud semua luka belaka. Mereka keluar tak? Mereka keluar. Dalam perjalanan mereka nak keluar tu, mai bisikan daripada syaitan. Syaitan bisik kat mereka. Syaitan kata, hampa dah lah tak kuat, hampa dah lah tak larat, hampa nak perang lagi, hampa akan kalah. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka bukan lagi rasa takut, tapi mereka rasa lagi kuat iman. Dan mereka lagi kuat. Kenapa? Karena mereka telah merasa lazzatul intisar. Mereka telah merasa kelazatan yang diberikan oleh Allah SWT. Bilal bin Rabah, contohnya di sini kata Bilal bin Rabah, uhina ihanatan, telah diberi penghinaan yang sangat teruk. Ma ya'lamuha illallah, tak ada siapa pun boleh tahu mana dia kena hina, kan, melainkan Allah SWT, kan. Wallahu azza wa jalla ya'lamu, Allah tahu, anna Bilalan yaqulu la ilaha illallah, bahawa Bilal ini menyebut la ilaha illallah, wa annahu yusalli, dia semayang, wa annahu yuridullah wad daral akhirah, dia nak kepada Allah dan hari akhirat, wa yarahu yushab fi jibal Makkah wa yudha alaihi saq, dan dia sanggup disiksa, diletakkan batu di atas dada dia, kan. Wa huwa yaqulu ahadun ahadun, sehingga dia sanggup menyebut Allah yang Esa, Allah yang Esa. Allah tahu. Kenapa? Kerana dia sampai tahap dia siksa sampai tu pun dia masih sebut nama Allah. Allah tahu jiwa dia yang sangat benar, kan. Walakin arada Allah SWT an ya'lamahu madrasatan min madarisil ibtila. Tapi kenapa Allah membiarkan? Allah tahu Bilal tu, Allah tahu hati Bilal tu, Allah tahu memang dia benar, tapi dia terus disiksa, dan siksaan paling besar yang dia kena adalah dia letakkan ketua batu. Tapi kenapa Allah tak selamatkan daripada awal? Kerana kata ulama, aradallahu an ya'lamahu madrasatan min madaris, Allah nak beri pengajaran kepada Bilal tentang ujian. Macam kita cerita korban itu lah, kan. Korban Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi untuk dia sembelih anaknya Nabi Ismail. Bila dia bangkit daripada tidur, dia beritahu kepada anak Nabi Ismail, kan, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, aku bermimpi semalam aku kena sembelih kamu, fanzur madza tara, apa pandangan kamu hai anakku. Dahlah baru balik bertemu dengan anak dia, tinggal balik tengok mimpi kena sembelih anak dia. Tapi apa Nabi saya jawab, ya abatif'al ma tu'mar, wahai bapa, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya akan sabar. Bila Nabi Ibrahim nak
nak menyembelih anak dia Nabi Ismail, Allah tahu tak jiwa Nabi Ibrahim? Allah tahu tak. Nabi Ibrahim ni bukan calang-calang. Allah sudah tahu memang Nabi Ibrahim akan buat. Allah tahu Nabi Ibrahim mesti buatnya. Maksudnya kita kata kalau Allah tahu Nabi Ibrahim nak buat, Allah boleh katakan Nabi Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, betul, engkau telah terima, aku tahu hati engkau telah terima apa yang aku minta. Tapi tak, Allah nak Nabi Ibrahim sampai ke tahap falamma tallahu lil jabin, sampai kepada tahap dia merebahkan anak Ismail dan mengambil pisau untuk menyembelih. Sampai tahap tu baru Allah kata qad saddaqta ru'ya, baru Allah kata benarlah mimpi. Bukannya Allah tak tahu, Allah tahu. Itu Nabi Ibrahim. Maka bila dia rabah, bukan Allah tak tahu. Maka di sini apa yang memberikan kepada kita pengajaran, Allah tahu tahap kita, kan? Allah tahu tahap kita. Maka bila Allah uji kita, Allah tahu tahap kita tu. Sebab tu tuan, kita kena berdoa dengan satu doa yang disebut oleh Nabi Musa. Nabi Musa bila dia lari daripada Firaun, daripada bumi Mesir sampai ke Madian. Di Madian dia sangat letih kerana dia tak bawa apa bekal, dia terpaksa lari. Dia sangat lapar, dia sangat letih, dan dia berehat di sebatang pokok. Dia bersandar di sebatang pokok. Waktu dia bersandar, dia tengok ramai orang sedang mengambil air untuk bagi binatang makan. Dalam masa yang sama, dia tengok ada 2 orang budak perempuan yang duduk di ujung tu sedang menanti, tak boleh ambil air. Jadi lepas ambil air, dia angkat ketua batu tu, dia tutup telaga tu. Nabi Musa tengok budak perempuan ni kesian, dia pergi, dia angkat bata tu dan dia tolong ambil air bagi budak perempuan tu. Kemudian dia pun berterima kasih kepada dia pun tak kenal dia pun pergi bersandar ke pokok balik dalam keadaan dia sangat letih, dia sangat lapar, kata ulama tafsir. Tapi apa doa dia? Dia tak berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya makan, tak. Dia doa Rabbi, ini dalam Quran, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Rabbi, Tuhanku, lima anzalta, bagi apa yang kau turunkan, ilayya kepada aku, min khairin, daripada apa jenis kebaikan apun, kan? Faqirun, aku sangat-sangat nak. Maksudnya Nabi Musa, kata ulama tafsir, Allah tahu hati Nabi Musa, dia sangat lapar, betul, dia sangat letih. Tapi tertibnya doa Nabi Musa, dia tak minta kepada Allah makanan, dia tak minta kepada Allah kata, tapi dia minta, ya Allah, engkau tahu apa yang aku perlukan. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku perlukan. Betul ni, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin, apa jenis kebaikan pun kau nak bagi batu ni, ya Allah. Faqirun, aku sangat-sangat nak, aku sangat mengharapkan. Bila dia berdoa macam tu, dalam beberapa masa saja terus seorang budak perempuan mai, anak Nabi Syuaib, Nabi Musa dapat hidup di situ dalam keadaan aman. Jadi di sini nak beritahu kepada kita, Allah tahu tahap mana Allah nak uji kita. Maka kita kena berdoa lah. Kita kena berdoa lah, minta yang pertama supaya kita ni tidaklah dikenakan ujian yang sangat-sangat besar. Yang kedua, kita minta lah, ya Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita tu kita mampu untuk mempertahankan, untuk menghadapinya. Allah bagi kekuatan. Jadi kita berdoa macam tu lah. Kita doa, minta macam Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal keimanan ini mesti melalui ujian. Tapi kita tak tahu kadar mana ujian ya Allah nak uji kita, kan? Kekuatan ujian yang Allah nak uji kita. Tapi inilah yang menunjukkan kita boleh menyebut adakah kita beriman ataupun tidak.
Jadi di sini kata ulama benda yang sangat besar sekali apabila kita ada kekuatan jiwa kita, Allah uji kita, kita mampu bertahan, kita akan merasai lazzatul intisar, kita akan merasai kemanisannya. Kita ambil yang kecil sajalah. Kalau kita mampu menghidupkan diri kita dengan menunaikan sembahyang solat berjamaah di masjid, pun kita rasa satu keindahan yang besar, kan? Itu pun keindahan yang besar. Kalau kita mampu buat baik, kita nak sembahyang sunat, kita mengharungi ujian dari kita ni dengan melebihkan sembahyang sunat. Duk sembahyang sunat 2 rakaat, buat bagi 4 rakaat. Kena jihad dia kau Allah nak kena lawan. Hal tukar RM5 naik jadi RM10. Maksudnya benda tu kita nak cuba. Bila kita cuba buat benda-benda macam tu, kata ulama, di antara satu keindahan yang kita dapat ialah kita akan merasa lazzatul intisar. Kita akan dapat merasa kelazatan. Kita akan rasa man lam yazuq la yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Rasa tu dia akan datang kepada jiwa kita. Ini yang disebut oleh ulama, apabila seorang yang beriman itu diuji oleh Allah dan dia mampu bertahan dengan ujiannya dan dia mampu mengharunginya, dia akan dapat keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kat tu dulu kot pada pagi ini. InsyaAllah kita ada berapa perkara lagi faedah-faedah sebelum kita masuk kepada tajuk yang lebih besar tentang ujian yang lebih besar. Kita berada buku ni pun pada penghujung-penghujung bicara lah di dalam bab sabar, fasabrun jamilun. Jadi dekat tu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.